uji. Ya, suka yang mencabarkan, saya nak cabar kalian semua. Semua letak pen, letak kertas, tak. Okey, buat macam ni. Buat X. Kalianlah generasi X, jadi kena buat X. Boleh tak? Okey, saya dah kena letak saya punya mic sebab saya nak buat. Adik-adik okey ke tak ni? Pas ke tak pas? Tak. Siapa pas? Berdiri. Apa kata berdiri? Sekali lagi. Kalau tak tahu juga, lepas ni saya akan bagi tahu. Bangun semua, letak kertas dengan pen dekat atas kerusi. Bangun, sekali lagi buat. Kena jadi sama macam saya buat. X, letak di hidung. Tadi saya buat laju ni, saya buat perlahan X letak kat hidung sekarang. Susahlah ada mic ni. X sini 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 terus buat macam ni Cepat. Di atas semua. Tengok kawan sebelah, kawan sebelah buat tak? Kalau dia tak buat, marah dia. Biasa ni. Cikgu kalau nak buat juga pun boleh. Tak ada, saya gurau je. Okey, dah buat. Jangan turunkan tangan, letak kat atas dekat hidung. X. Letak kat hidung sama, okey? Okey, sekarang naik atas. Tidak. Ya, tidak begitu. Siapa jadi? Tengok saya buat. Kena tidak bersilang dua-dua di atas. Siapa jadi? Siapa pas? Betul ke? Boleh percaya ke Ali? Siapa yang puan ni yang Aminah, siapa pas? Aminah pas tak? Oh, ramai yang pas. Betul ke ni? Saya suruh buat demo nak? Okey. Yang Aminah kan? Tudung kuning silakan bagi tepukan sikit, bagi support sikit. Siapa terror ni memang terror lah. Memang boleh jadi anggota yang seterusnya lah untuk Farhain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sikit. Nervous ni, takut bah kata. Okey, nama siapa? Fatin Amira. Fatin Amira, cepat buat macam mana tadi? Dah tangan kasi gini kan. Jadi Kamu semua faham tak kau bah? Faham tak bah? Cuba buat seperti dia bah. Bukan begitu bah, salah bah. Dia gini bah. Saya pun sudah salah. Sini. Lepas tu buat naik atas terus. Sana. Okeylah, betul. Saya berterima. Okey, kita bagi tepukan. Sebenarnya trik je tu, Okey, dah duduk balik semua adik-adik. Dah okey, tak ngantuk Okey, sambung balik. Sekarang ni saya nak masuk kepada poin yang seterusnya adalah tentang dakwah. Remaja dan dakwah. Sebelum tu saya nak semua relax. Relax semua. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Kita lapangkan dada, kosongkan minda sekejap. Saya cakap cuba untuk bayangkan. Satu perkara yang saya tak suka nak cakap, saya kena cakap sebagai perkongsian. Sekarang ini di Malaysia yang kita sangat cintakan ini, bumi, tanah tumpahnya darah kita, tempat kita dilahirkan ini, sedang perlukan kalian semua. Kerana di luar sana ada sahabat-sahabat kalian yang bermasalah.
iaitu remaja yang bermasalah. Kajian menunjukkan setiap tahun di Malaysia kadar jenayah dan juga gejala sosial yang dilakukan oleh remaja kian meruncing. Setiap tahun semakin parah, semakin teruk. Ya, kaki pukul, gangsterism, seks bebas, cyber seks, anak luar nikah, pembuangan anak, dadah, rokok, semuanya, alkohol dan sebagainya. Inilah antara masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja, dan saya pasti dekat sini adik-adik semua terhindar daripada masalah-masalah gejala sosial yang saya sebutkan ini. Betul? Kerana apa? Kerana kalian rapat dengan mak dan ayah. Betul? Dan kalian rapat dengan Allah. Betul? Inilah formula untuk kita terhindar dari gejala sosial dan negativiti. Saya nak kongsi satu kisah yang saya baru baca baru-baru ini. Betapa teruknya, betapa dahsyatnya gejala sosial yang berlaku di Malaysia, sehingga tahap bukan bapa haruan makan anak, tapi anak makan emak haruan. Baru-baru ini dilaporkan di Ceras, Kuala Lumpur, hari Rabu, baru lagi ni Rabu, di Ceras, Kuala Lumpur, seorang remaja usia 15 tahun from merogol emak kandungnya sendiri yang mabuk. Ibunya mabuk, pulang daripada bar, mabuk, salah masuk bilik anak, dan akhirnya anak dia yang baru lepas melayan cerita-cerita dan juga video-video lucah di handphone, akhirnya melepaskan nafsu kepada mak sendiri, ibu kita ni. Jadi sampai ke tahap ini adalah tanda akhir zaman. Ini adalah tanda yang kita semua, anda semua, saya semua harus bangkit untuk menyedarkan. Harus menyedarkan. Kita ni adalah tanggungjawab semua. Kawan-kawan kita, saudara mara kita, adik-beradik kita. Jangan sampai ada yang terleka kerana satu kapal, sebuah kapal, jika pecah satu bahagian, takkan kita hanya memandang dan melihat. Akhirnya kita akan tenggelam bersama. Betul? Kita perlu baiki pecah yang berlaku pada kapal itu. Itulah yang kita kena buat. Itulah tujuannya kita berkumpul hari ini, untuk sama-sama berkongsi apa yang perlu kita buat. Baik, saya suka nak berkongsi tentang dakwah. Dakwah. Apa itu dakwah? Dakwah? Ceramah agama? Nasyid? Ya, betul. Itulah yang sering kali kita akan sebut atau kaitkan tentang dakwah. Oh, ceramah agama, ustaz, ustazah. Betul, nasyid, agama-agama ni semua dakwah lah. Tapi sebenarnya dakwah dengan remaja sangat dekat, sangat rapat, sangat bersatu. Kerana kalianlah ejen dakwah yang paling berkesan. Kalianlah. Kenapa saya cakap begitu? Kerana negara perlukan kalian. Dan kalianlah yang akan mengubah nasib negara kita. Tak ada orang lain dah. Kalian. Kena mula dengan kalian. Dan kena mula dari rumah. Rumahku, syurgaku, ingat lagi? Kalau rumah kita syurga, insya-Allah sekolah kita juga syurga. Dewan ini juga syurga. Di luar itu taman permainan kita juga syurga. Shopping mall kita pun syurga. Sebelum kita ke syurga yang hakiki. Itulah dia. Jadi saya nak berkongsi dengan semua. Lagi satu, dakwah macam mana nak eja dakwah. DAKWAH. Okey, kita mulakan. Apakah ciri-ciri dakwah yang perlu ada? Apakah ciri-ciri dakwah yang perlu ada pada kita? Pada ibu bapa, pada guru-guru, pada sahabat untuk mendekati golongan remaja, iaitu kalian. Ini bagus untuk kita. Yang pertama, yang pertama apa? Dengan niat kerana Allah. Dengan niat lillahi ta'ala. Saya nak cepatkan sebab saya ada masa yang pendek je. Dengan niat kerana Allah. Maknanya kita nak dakwah tu, ya, okey, dakwah itu adalah ajakan. Kita ajak orang jadi baik, itu je. As simple as that. Jom pergi Karnival Hijrah. Jom kita pergi Dewan Muiz dengan Ya Hamzah. Jom kita pergi library baca buku. Itu dakwah. Jom kita baca buku. Jom kita buat homework. Itulah dakwah. Ajak orang buat kebaikan, bukan kejahatan. Jom pergi konsert. Baik ke jahat?
Baik. Kalau konsert yang menjaga syariat, bukan konsert rock metal yang tak apa-apa, itu adalah buruk. Jadi kita kena tahu, kita kena pandai bezakan itu. Okey, yang pertama tadi adalah apa? Dia yang pertama tadi apa? Dengan niat. Okey. So, dengan niat maknanya kita berdakwah kerana Tuhan, kerana Allah. Tanya, okey, aku nak ajak dia pergi library, nak baca buku. Sambil-sambil tu aku boleh usyawer. Niat tu dah terpesong, tak mau. Niat kerana nak baca buku, nak ulang kaji pelajaran bersama dengan kawan, supaya kita boleh asah lagi kita punya ulang kaji. Kena lebih pandai. Okey. Kedua, lepas D, A. A apa? A apa? Saya tak ingat. Yang pertama dengan niat kerana Allah. Yang kedua, akhlak Rasulullah. Kadang-kadang kita ni nak berdakwah, kita mula dengan diri kita dulu. Kita kena jadi baik dulu, baru orang akan ikut kita jadi baik. Betul? Kita kena amalkan ikut akhlak Rasulullah, insya-Allah. Sebab cara Rasulullah berdakwah adalah dakwah bilhal, dakwah daripada perbuatan. Orang Yahudi, musuh-musuh Islam yang benci pada dia, akhirnya tunduk masuk ke Islam kerana akhlak Nabi yang sungguh Masya Allah, sangat-sangat baik, yang sangat-sangat terpuji. Jadi akhlak kita, bukan kita dakwa ke orang, weh kau ni merokok, kau isi neraka, kau tu tak isi neraka. Kita nerakakan orang, itu bukan dakwah yang betul, itu salah. Ya, kita kena jaga akhlak. Betul? Okey, yang ketiga, K. Apa K? K adalah K adalah knowledge dan kreatif. Knowledge adalah ilmu. Ilmu apa saja yang kita sedang belajar setiap hari, itulah ilmu. Ilmu inilah yang kita gunakan untuk jadikan contoh untuk adik kita, kakak kita, mak bapak kita. Mungkin mak bapak kita tak tahu benda tu, kita dah tahu dulu. Ya, itu ilmu, kena ada ilmu. Dan juga kreatif. Nak dakwah kena kreatif, sebab remaja suka kreativiti. Kena kreatif. Betul. Sebab tu sekarang dakwah melalui muzik, melalui lakonan, melalui lakwah, jenaka dan sebagainya, lukisan dan sebagainya. Itu yang akan menarik perhatian remaja. Itu K. Kemudian yang keempat seterusnya, W is world. World sharing. Maknanya apa yang kita tahu, apa yang kita belajar yang baik, kita kena sampaikan kepada orang. Share melalui media sosial. Media sosial apa? Instagram, Facebook, Twitter, semua yang ada di sekeliling kita yang kita boleh guna untuk berkongsi dengan dunia, kita guna dalam konteks dakwah. Sharing tazkirah apa-apa, sharing tentang perjuangan dekat Palestin, apa yang berlaku di Palestin untuk orang derma, lebih banyak derma untuk Palestin. Sharing tentang apa yang berlaku dengan MH17, MH370, semua kita sebarkan. Sesuatu akan kita belajar, akan didapati daripada perkongsian kita. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, A is amalkan. Practice. Practice makes perfect, betul? When we practice, we learn. And when we teach, we master. Kita amalkan dan kita ajarkan. Okey, amalkan dan ajarkan. Itu. Kemudian yang terakhir apa dia? H. H apa? Harus istiqamah. Apa tu harus istiqamah, Ali? Kita berterusan, betul. Nabi kata, Nabi sangat suka dengan perbuatan yang walaupun yang baik, yang kecil, yang sikit tak apa, asalkan maintain, berterusan, istiqamah. Ya, contoh kalau kita ni rajin sangat baca Al-Quran, tiap-tiap hari baca, tapi kita baca sikit je, tak sampai satu muka surat, baca dah setengah je ataupun 3 ayat, tak apa, tapi maintain tiap-tiap hari, kena buat setiap kali lepas solat. Itu Nabi sangat suka. Itulah istiqamah. Kita buat banyak kali, orang akan tengok, si Ali tu walaupun macam setan, Ali setan, tapi lepas solat dekat surau sekolah mesti baca Quran. Dia baca Al-Fatihah je kot. Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak apa. Orang tengok, hebat Ali ni. Sekali lagi dia jadi syekh, jadi ustaz. Dia berterusan. Akhirnya daripada Al-Fatihah dia teruskan ke surah-surah yang lain. Akhirnya dia khatam.
Tak mustahil. Ali kan bertaubat akhirnya, betul? Jadi itulah dia dakwah tadi. Dah tahu, dah dapat dah dakwah 6 DAKWAH. Inilah dakwah yang perlu ada, yang inilah ciri-ciri dakwah yang diperlukan oleh seseorang remaja seperti kalian. Saya harap anda semua dapat mengaplikasikan dakwah yang saya maksudkan ini. Okey. Dan macam mana agak-agaknya nak berdakwah kepada remaja? Remaja ni. Again kita kembali kepada remaja tadi. Macam mana? Kembali kepada remaja tadi. Riang ria. Nak dakwah kepada remaja senang je. Jadi remaja, betul? Ustaz, cikgu, guru-guru, ibu, bapa, kawan-kawan kena jadi remaja. Riang ria. Kena jadi gila-gila. Tengok Ustaz Azhar Idrus. Siapa kenal Ustaz Azhar Idrus? Fan dia 1 juta lebih, nak dekat 2 juta rasanya ke dah lebih. Sebab apa? Dia sangat mendekat dengan jiwa remaja. Digemari oleh bukan saja ibu-ibu, bapa-bapa, tapi anak-anak muda pun suka dengan Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Haslim Bollywood. Walaupun mereka ustaz. Zaman dulu saya remaja tak suka ustaz. Tak suka, bukan tak suka, benci, tak minat, tak pernah minat ustaz. Kalau tanya siapa agak-agak artis pujaan, tak letaklah nama ustaz, tak ada, mesti letak nama penyanyi, pelakon, betul. Tapi sekarang kalau tanya idola remaja siapa, dia orang akan tulis nama ustaz. Nah, nampak tak beza? Ustaz dulu dan sekarang. Ustaz sekarang dah pandai. Dia nak jadi, dia kena jadi remaja. Bukanlah dia pakai baju macam remaja, tapi cara dia, cara penyampaian dia perlu macam remaja. Kemudian yang kedua tadi apa? Entertainment, kan? Dan juga eksperimen kepada entertainment. Nak sentuh tentang entertainment. Hiburan sekarang ni perlu kepada hiburan yang mendidik jiwa. Contoh macam kalau lagu apa agak-agak yang mendidik jiwa? Okeylah, saya petik satu. Dialova. Farhain agak-agak boleh tak main lagu Dialova? Boleh ke tidak? Okey, kita dengar Abang Farhain menangkan lagu Dialova. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu, mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Karena hati telah letih. Sama-sama. Aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan Semua. kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Selalu ada. Kau selalu ada. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa diriku aku merasa hilang.
memanggil rinduku padamu, seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Kau Selalu ada, kau selalu ada. la 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 Sha la 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 ya Rasulullah. Itu dia Dialova daripada Farhan. Tepukan daripada Ya Hamzah ke laut Okey, terima kasih Farhan. Itulah bagi Kak Yat, bagi saya, Kalau hiburan itu bercirikan bersifat ketuhanan, pasti akan bertahan. Lagu-lagu yang bercirikan ketuhanan mesti akan bertahan, akan top. Termasuklah lagu Dialova itu my evergreen favorite song sampai sekarang. Alhamdulillah. Okey, itu itu contoh. Banyak lagi contoh, tapi sebab tak cukup masa, saya nak panggil, kalau ada kesempatan lagi 10 minit boleh? Saya nak panggil 2 orang wanita. Wanita ke? Gegel, Aminah, 2 orang yang pandai berlakon. Tadi nyanyian, sekarang lakonan. Siapa? Jangan sampai saya tarik Bismillah, saya nak turun Yang pandai berlakon, 2 orang wanita, perempuan. Alhamdulillah, dia angkat tangan. Tepukan semangat sikit, bagi dia semangat. Alhamdulillah. Seorang lagi perempuan. Siapa? Yes. Bagi tepukan ke adik-adik, sahabat-sahabat kita ni. Okey, sila naik atas pentas. Saya nak panggil lagi 2 orang. Dua Aminah dah ada. 2 Ali saya perlukan. Siapakah Ali? Yang hero-hero boleh berlakon yang tak ada malu segan. Okey, 2 orang. Dah volunteer. Silakan. Seorang lagi lelaki. Okey, cepat. Okey, siapa yang ke depan dia? Bagi tepukan untuk mereka. Ramai pula ya. Okey, silakan adik-adik. Naik dulu, sila. Tepukan lagi untuk mereka. Kita menang tepukan je lah ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Cepat saya tak ada masa. Kita tak ada masa, sikit je. 2 situasi yang berbeza. Saya akan bisik pada mereka. Mereka bila saya kata action, mereka akan berlakon. Seorang, satu grup demi satu grup. Okeylah, tak apalah, 3 Saya nak mulakan dengan yang ini dulu. Yang ini ke sana dulu. Okey, kita berbisik dulu. Boleh bagi moment of silence untuk kami? Okey, sambil tu korang ingat balik remaja dan dakwah, ingat balik. Okey, silakan Adinda, 2 orang mai sini. Dia orang dah macam dah okey. Kita akan brief yang perempuan pula sekejap. Okey, nampaknya mereka dah bersedia. Alhamdulillah. Saya pun nervous ni, tak sabar nak mengorek
bakat adik-adik KK ni, sikit je masa kita ada. Saya nak mulakan dengan kumpulan apa? Ali. Okey, Ali dari sana. Dah boleh in character. Kalau boleh Farhan boleh muzik-muzik yang dia orang ni dia akan jadi seorang aksi lah. Dia akan buat aksi lepas ni. Okey? Karakter Kau buka spek sekarang? Kalau boleh buka spek bagi karakter lagi okey? Okey. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Action. Tet. Syafno, kamu sini ya Syafno. Ibu. Oh ibu, di mana kamu Bu? Aku seperti dengar suara anakku ni yang tunggang itu. Ibu. Tunggang. Hei, nama gue nyabu bukan Tunggang, tapi Elvin. Tunggang. Diam. Tunggang. Kenapa kau rempit lagi? Tak habis-habis balik rumah dengan ni siapa minat rempit mana kau bawa? Syafno Bu, Kau Syafno. siapa? Kau ni siapa? Nama saya Syafna. Astaghfirullahalazim. Allah. Ibu tak boleh macam ni. Ibu pening, ibu boleh sakit jantung. Tolonglah, tiada hari kau bawa awek yang berbeza-beza. Hari ni Meon. Ibu, cukupin ibu. Berhenti dulu radionya. Ibu, gue mau ngomongnya Bu. Ini awek gue punggungnya tepi jalan Bu. Kesian dia Bu, nggak ada makanannya. Kok tengok melawan. Cakap sikit melawan. Itulah kerja engkau kan? Ibu. Dengan ibu tiap hari melawan. Ibu ni siapa? Ya Bu, dengarin Kenapa dulu Bu. dia melawan? Dengarin, ya Syurga Allah, itu dia ya buat Allah, tapak ya kaki Allah, ibu. dengarin dulu Bu. Bu. Bu, ingat Sudahlah, aku tak nak dengar lagi penjelasan dari engkau Tunggang. Sehari kau menunggang motosikal dalam keadaan berbahaya dengan awet-awet rempin kau. Ibu tak boleh lihat lagi, ibu sudah penat. Kau tak langsung tak dengar nasihat ibu. Dengan itu hari ini aku sumpah kau jadi batu Tunggang. Aku sumpah kau jadi batu Tunggang. Aku sumpah kau jadi batu Tunggang. Macam mana kau boleh cakap aku dah jadikan kau batu? Dewe gue Bu. Ya Allah, aku tengoklah anak aku ni ya Allah. Setiap hari tak mendengar cakap aku, hingga akhirnya kau jadikan dia batu. Oh ya Allah, aku batu. Sudahlah, pergilah kau Tunggang sampai bila-bila kau macam tu. Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Allahuakbar. Okey, bagi tepukan untuk Tunggang dan aweknya. Terima kasih. Itulah tadi sketsa ringkas, tak ada plan pun. Saya bagi je kata awak Tanggang, ingat kisah Tanggang? Anak yang derhaka, itulah dia tadi contohnya Tunggang dan Langgang. Aweknya. Pengajaran untuk kita. Sekarang apa kata? Okey, tak ada orang berbakat tak? Terbaik. Alright, sekarang kita beralih kepada jeng. Tunggang Langgang sila ke belakang. Tunggang Langgang ke belakang. Kita yang ini tak tahu apa pula Tunggang Langgang ke Sepah ke apa ke, kita akan saksikan sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Action. Solehah, Salehah, Soleh. Ibu nak pergi pasar ni. Ibu dah tua, dah tak larat, kena pergi juga ni. Aduh ya Allah, mana duit tadi ibu letak kat sini? Solehah, Solehah mana? Ya mak. Solehah, Allah. Allah. Solehah, ibu dah tak larat ni. Allah. Apalah, Bu. Tapi sebabkan korang Solehah kena jaga Soleh. Jangan nangis sikit. Baiklah Bu.
Kenapa pula anak-anak adik engkau ni Soleha? Asyik nangis je Soleh ni, kenapa? Ibu nak pergi pasar ni. Duit mana tadi letak kat sini? Saleha sini. Mana duit tadi bonda letak, ibu letak sini tadi? Kau jangan bontotkan penonton. Tadi mana tadi ibu letak? Ibu letak kat mana? Ni yang ibu tak suka ni. Ada duit je hilang. Ibu letak kat mana tadi? Ibu letak kat sini lah. Kat mana? Allah, penat lah. Dah jumpa. Sorry, ibu gurau je ada ni. Ibu. Okeylah, ibu nak pergi pasar lah. Soleha. Soleh. Ya, Mak. Dah pada cakap 5 bulan. Tu yang nangis uek-uek 5 bulan dah pada cakap. Bagus anak ibu ya. Bagus didikan ibu ya. Soleha. Ya, Bu. Pinggan dah basuh. Ada, Bu. Jamban dah basuh. Dah. Nasi dah masak. Dah masak, Bu. Saleha tolong apa? Tolong apa? Jangan nak terkebil-kebil. Tolong kakak. Tolong apa? Kemas rumah, jaga adik. Jaga adik. Soleh. Kau pandai cakap kan? Kakak-kakak kau jaga kau tadi? Kakak-kakak jaga tak tadi? Jaga. Macam mana kakak jaga? Cuba tengok, cuba tunjuk sikit. Macam mana kakak jaga? Mari sini. Allah, anak-anak. Allah, anak-anak ibu. Allah. Nak susu? Allah, saya. Ibu pergi pasar dulu, nanti balik ibu bagi susu ya. Allah. Pokok bunga ni dah siram belum, Saleha? Dah, Bu, tadi pagi. Saleha. Siapa Saleha? Bukan Soleha, jangan lagi gila kuasa. Dah tubuh ni. Dah. Macam kering je ibu tengok ni Allah. Ibu. Tolonglah ni. Kesian ibu ni. Ibu kan dah tua. Ya, Ibu. Okey, baiklah. Oh ya. Yang sana dah. Dah, Ibu. Rumput-rumput semua dah bagi baja. Dah. Rumput nak bagi baja. Yelah. Okeylah. Ibu tak tahu nak cakap apa lagi dah. Ibu nak pergi pasar. Nanti kan tak masak. Ibu nak saya tolong ikut pergi. Kuat pula muzik ni tadi Rumah kita ada radio Kuat betul radio kita. Okeylah, ibu pergi pasar ya. Hati-hati. Ibu nak saya teman? Ibu nak saya teman pergi pasar? Ya Allah, memang pun Allah, dia tadi tak cakap. Okeylah, jaga adik. Ibu pergi dengan Saleha. Assalamualaikum. Salam. Dah berapa lama nak berlakon ni? Dah 5 minit dah kan? Dah balik dah. Dah balik. Berat. Rajin pun. Okey, tepukan untuk Soleha, Saleha dan Soleh. Inilah dia. Kononnya contoh anak-anak yang Soleh dan Soleha. Ada beza tak tunggang langgang dengan Soleh, Soleha, Saleha? Ada beza ke tidak? Ada. Sebab yang itu menjawab dia kerja dia. Melawan dia kerja dia. Kan? Yang ini, ya baik bu. Ya ke? Okey bu, I love you bu. Itulah ciri-ciri anak-anak yang soleh soleha yang patut ada pada kita semua. Bukan remaja je. Termasuklah ni remaji, termasuklah remaju dan semua sekali. Kerana syurga di bawah tapak kaki ibu. Terimalah daripada Farhain lagu yang pertama bertajuk Ummi. Teraikan ibu kita. Kerana satu hari nanti kita juga akan menjadi ibu dan bapa kepada anak-anak kita, insya-Allah. Ummi ya lahnan nashaqahu wa nashidan dauman anshuduhu fi kulli makanin anshuduhu wa Ummi
hati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap di sanubari. Ibu misali, ibu yang sejati, Sama-sama kita hayati lirik-lirik lagu-lagu ini semua khusus untuk ibu kita dan untuk kita satu masa nanti. Pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap di sanubari. Pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap di sanubari. Ayah dan ibu. Nyanyi sama-sama ya. Untuk ayah, bakal ayah dan bakal ibu, insyaAllah. Ayah dan ibu, ayah dan ibu, itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari. Yang dikurniakan dari ilahi. Sedetik kita bayangkan wajah ibu kita. Sedetik pejamkan mata kalian. Ayah dan ibu, bayangkan wajah ibu kita dan ayah kita yang melahirkan kita ke dunia ini, yang membesarkan kita penuh cinta dan kasih sayang yang tak berbelah bagi. Bayangkan wajah mereka bila mereka tersenyum gembira kerana bangga dengan pencapaian kita, bangga kerana kita adalah anak yang mereka inginkan, anak yang soleh, anak yang soleha. Sedetik bayangkan wajah ibu, wajah ayah yang menangis saat kita melukakan hati mereka. Apabila kita menjadi anak yang engkar kepada Allah, yang tidak taat kepada ibu dan ayah, supaya hendaklah mereka, pengorbanan mereka hancur kerana keegoan kita, kesalahan kita sendiri, kita ego. Bayangkan wajah ibu dan ayah. Bayangkan. Yang terakhir, syurga di bawah telapak kaki ibu. Saya nak semua terbuai dengan melodi lagu ini, tenggelam dengan lirik lagu ini, hayati betul-betul. Kalau benar kita anak yang soleh, yang solehah, yang bakal menjadi bapa dan ibu yang betul, yang baik, yang solehah, yang soleh, maka pada ketika inilah masa untuk kita membalas segala jasa baik ibu dan ayah. Bagi insan melahirkan, membesarkan,
entah bila. Sungguh besar pengorbanan ibunda berikan. Tiada bahagia jika tiada doa puja restu. Syurga itu di telapak kaki ibu. Ampunkan ibu. Sesungguhnya syurga itu di bawah tapak kaki ibu kita. Maka kita jagalah syurga kita dengan sebaiknya dari sekarang. Ya adik-adik, jangan dipersiakan zaman remaja kalian, kerana zaman remaja hanya sekali. Tidak akan ada 2 kali atau 3 kali, hanya sekali. Jadi manfaatkan sebaiknya zaman remaja dengan berbakti kepada ibu, kepada ayah, kepada guru-guru, kepada sahabat-sahabat, agar kita mati nanti kita akan dikenang sebagai seorang yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Tak apa kalau kita tidak popular di kalangan manusia, yang penting kita popular di kalangan makhluk di langit. Itu yang penting. Mulakan dengan rumah. Tadi Kak dah cakap, apa saja kebaikan yang kita buat, kita mula dari rumah. Buat baik pada ibu, ayah, adik-beradik, sahabat. Tapi bukan awet rempit, sahabat. Dan saya pasti kalian telah memperolehi sesuatu daripada perkongsian saya yang lebih kurang sejam lebih tadi, sejam mungkin. Dan kalau ada salah dan silap daripada saya minta ampun dan maaf. Sebelum itu saya nak semua beri tepukan paling gemuruh kepada adik-adik yang berani berlakon tadi, dan juga kepada kumpulan Farhain di atas persembahan yang sangat-sangat menyentuh kalbu kita semua. Terima kasih adik-adik, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagus ya, memang ada bakat berlakon ya. InsyaAllah boleh menjadi pelakon yang baik satu hari nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu tadi saya pasti ramai yang lebih berbakat dan sama rata bakat. Tapi tak apa, sekarang kita ada satu misi yang utama, iaitu mengejar cita-cita menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Fi dunia wal akhirat. Tak kisah daripada dalam bidang lakonan, bidang nyanyian, bidang apa lagi? Bidang apa? Apa saja bidang yang sukan, bidang percakapan, pengacaraan, apa saja bidang yang kita boleh ceburi untuk berjaya, kita akan gapai. Ikut naluri minat anda, tapi perlu ada garis panduan. Dan tadi apa yang Kak Yat telah kongsikan, diharapkan semuanya faham ya. Mudah untuk ingat, remaja dan dakwah. Jadi insya-Allah itulah yang saya fikir, saya rasa yang terbaik untuk kita dalam masa yang seketika ini. Ya, insya-Allah kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Terima kasih Dr. Yusri, pemangku dan juga timbalan YDP Yadim. Tepukan untuk Yadim atas penganjuran program sebegini. Ya, kalau boleh nak panjang lagi sebab sekejap lagi kayak ada flight pukul 1:30, so kena sampai cepat di airport, takut ada kesesakan dan sebagainya. Dan saya nak minta ampun dan maaf kalau sebab saya rasanya tak sempat nak bergambar seorang-seorang. Kalau sempat mungkin bergambar sekejap, kalau sempatlah ambil gambar ramai-ramai, dan selepas itu saya akan terus menuju ke airport. Jadi salah silap saya minta ampun dan maaf. Yang baik semua daripada Allah, yang buruk dan kurang itu semua daripada silap saya sendiri dan daripada tentunya daripada syaitanir rajim. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tepukan yang gemuruh kepada Kak Yat Hamzah. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Yusri Muhammad untuk